أن الله تقبل الصلاة والدعاء والسادة أهل الكساء محمد بن عبد الله وعلى أبي طالب وزارة وسلام والدينا وليكم وأمتنا وأمتكم وأمة المسلمين فرجع المسلمين يختم الله من السنة في خيراتكم وعافية بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعلم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه له مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة ألسنتنا ويفقه أقوالنا. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah SWT atas limpah kurnia dan inayah serta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk bersama-sama melaksanakan menunaikan kewajipan yang telah difardukan ke atas kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik makhluk yang dijadikan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terlebih dahulu terima kasih ucapkan kepada pihak Surau Jumaat Ar-Rawdah atas undangan jemputan pada malam ini yang bertajuk ceramah kita yang bertajuk Lambaian Kaabah, Lambaian Kaabah. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpah kurnia dan inayah serta kasih sayangnya yang telah dikurniakan kepada kita. Tajuk yang dipilih berkaitan dengan Lambaian Kaabah ini, walaupun kita berada di jauh daripada bumi Makkahul Mukarramah, tapi kita masih juga ingin mengambil iktibar daripada apa yang dilalui ataupun yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang mendapat jemputan ataupun menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, sebelum kita pergi tentang Lambaian Kaabah, kita ambil mukadimah dulu bahawa sekarang ni kita berada pada bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ni termasuklah salah satu daripada bulan-bulan Syahrullahil Haram, bulan-bulan haram. Satu. Yang kedua, bulan haram ni Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah dan juga Rajab. Dan yang ketiga, yang keduanya ialah kita berada pada masa yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan ataupun ganjaran yang sangat tinggi, iaitulah pada 10 yang pertama pada bulan Zulhijjah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal fajr wa layalin 'ashr. Allah Taala bersumpah demi waktu subuh, demi waktu fajar dan juga malam yang 10. Ulama menafsirkan malam yang 10 itu adalah malam sekarang ni, 10 pertama daripada bulan Zulhijjah. Ini keistimewaan. Jadi tuan-tuan sekalian, kenapa kita bercerita tu, kita bercakap, berkongsi berkaitan dengan keistimewaan, supaya kita tahu dan kita faham bahawa tajuk yang kita pilih berkaitan dengan Lambaian Kaabah, itu adalah berkaitan dengan tempat Kaabah di sana. Dan juga kita berada pada 10 yang pertama bulan Zulhijjah, berkaitan dengan masa.
Tuan-tuan sekalian, Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala yang meletakkan ataupun yang telah memilih untuk memuliakan, untuk membesarkan sesuatu tempat daripada tempat-tempat yang lain. Allah Ta'ala memuliakan, membesarkan suatu tempat daripada tempat yang lain. Sebagaimana Allah Ta'ala memuliakan Kaabahnya daripada tempat-tempat yang lain, Allah Ta'ala juga memuliakan juga masa. Masa 10 yang pertama bulan Zulhijjah ini berkaitan dengan masa. Tak kira kita pergi mana tempat sekalipun, kita duduk di Melaka ke, pergi ke Johor ke, pergi ke UK, ke Jepun, ke Mekah, ke mana sekalipun, masa tu tetap bersama-sama dengan kita. Jadi kita tetap akan berada pada 10 yang pertama bulan Zulhijjah. Jadi Allah Ta'ala yang memuliakan, yang pertama itu tempat, yang kedua adalah masa, dan yang ketiga Allah Ta'ala juga memuliakan seseorang hambanya daripada hamba-hamba yang lain. Allah Ta'ala yang memuliakan. Dan kita tahulah makhluk-makhluk ataupun hamba-hambanya, contoh para Nabi dan Rasul, Allah Ta'ala muliakan daripada orang-orang biasa, kan? Di kalangan para Nabi dan Rasul juga Allah Ta'ala muliakan 5 orang yang namanya Ulul Azmi. Di antara 5 orang Ulul Azmi, Allah Ta'ala muliakan penghulu bagi sekian Nabi dan Rasul, iaitulah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memuliakan? Allah SWT. Allah Ta'ala yang memuliakan. Siapa yang memuliakan satu tempat lebih daripada tempat lain? Allah Ta'ala yang memuliakan. Siapa yang memuliakan satu masa daripada masa-masa yang lain? Allah Ta'ala juga yang memuliakan. Jadi tuan-tuan sekalian, juga memberi isyarat kepada kita bahawa kemuliaan suatu tempat ni tadi, kita muliakan dan kita ambil kesempatan bila kita berada pada tempat-tempat tersebut. Tuan-tuan perasan tak, biasa tak kita buat, kita biasa buat, kan? Ada saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, jiran kita yang pergi menunaikan haji, biasa kita buat apa dia? Tolong doakan. Betul tak? Kita biasa kita buat, kan? Tolong doakan saya dan keluarga, tolong doakan apalah hajat kita minta didoakan. Tuan-tuan sekalian, kat surau ni tak boleh doa ke? Kat rumah kita tak boleh doa ke? Kat masjid tempat kita tak boleh doa? Boleh. Tapi dekat sana tu lain. Ibadat dekat sana tu lain, ganjaran dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Kan? Dan kita pun berharap juga semoga kita nanti dapat juga pergi, kalau tak dapat haji tahun ni, haji akan datang, ataupun menunaikan ibadat umrah, insya-Allah. Amin Allahumma amin. Jadi keistimewaan tersebut, kita minta doa kat sana, minta didoakan. Adalah hajat-hajat yang kita titipkan, yang kita kirimkan kepada saudara-saudara kita, sebab kemuliaan yang ada pada tempat tersebut. Jadi 10 yang pertama bulan Zulhijjah ini, 10 yang pertama bulan Zulhijjah ini, kenapa kita kena rebut, kita kena ambil bersungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab keistimewaan, kelebihan 10 yang pertama bulan Zulhijjah ini lebih hebat, lebih mulia, lebih besar daripada bulan Ramadan sekalipun. Bulan Ramadan kita tahu ganjarannya banyak, amalan kita dilipat gandakan oleh Allah SWT, ya betul. Tetapi 10 hari pada bulan Zulhijjah ini adalah 10 hari pada bulan Zulhijjah ini adalah waktu yang lebih hebat, lebih besar daripada bulan Ramadan itu sendiri. Bahkan lebih mulia daripada 10 terakhir pada bulan Ramadan. Cuma 10 terakhir bulan Ramadan tu istimewanya di dalamnya diletakkan Lailatul Qadar. Jadi kalau kita terlepas keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan mungkin, kan, sibuk, tak sempat, jadi kita rebut peluang yang ada pada 10 yang pertama bulan Zulhijjah ni untuk kita lakukan amal ibadat kita sebanyak mungkin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 10 pertama bulan Zulhijjah ini kenapa istimewa sangat ni? Kenapa 10 pertama bulan Zulhijjah ni? Sebab apa sekalian? Sebab pada 10 pertama bulan Zulhijjah ini terdapat padanya di dalamnya ada
ibadat-ibadat yang merupakan ibu ibadat dalam Islam yang ada pada 10 pertama bulan Zulhijjah, yang takkan ada pada bila-bila masa sekalipun kecuali 10 yang pertama ni. Solat waktu lain pun ada juga, tapi 10 Zulhijjah pun ada juga. Kemudian puasa pun ada juga dibuat. Kemudian kita bersedekah pun ada juga. Dan yang paling besar sekali ialah ibadat haji. Ibadat haji ni takkan terdapat pada waktu-waktu yang lain kecuali pada bulan Zulhijjah ini. Jadi keistimewaan tersebut kita rebut, kita berusaha dapatkan. Nabi SAW pernah menyatakan dalam hadis, inna fi ayyami dahrikum lanafahatin ala fata'arradu laha. Sesungguhnya setiap hari kita ni, setiap hari yang biasa ni, inna fi ayyami dahrikum lanafahatin, ada anugerah, ada kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita setiap hari. Hari biasa kita keluar kejap pada 10 Zulhijjah, pada bulan Zulhijjah, bulan haram kita keluar kejap. Hari biasa memang ada anugerah pemberian kepada Allah Ta'ala. Secara umumnya anugerah itu diberikan kepada kita setiap hari. Fi ayyam lanafahat ala fata'arradu laha. Apa dia? Ala fata'arradu laha bermakna ala fatabhathu anha. Maka carilah anugerah pemberian kepada Allah Ta'ala sebut. Kita disuruh untuk cari anugerah pemberian itu. Jadi hari-hari biasa kita mencari anugerah pemberian Allah Ta'ala. Contohnya dengan kita bangun, kita melakukan qiyamul lail, contoh kata kan, kita bertahajud. Itu adalah waktu-waktu special, waktu-waktu istimewa, mustajab dan qabul pada malam tersebut. Tapi pada hari-hari istimewa macam ni tuan-tuan sekalian, waktunya sangat luas, sangat luas. Sebagaimana nyata kata kalau bulan Ramadan tu sepanjang bulan tu penuh dengan amalan kita dilipat ganda oleh Allah Ta'ala. Pada 10 yang pertama bulan Zulhijjah ini pun kita kena rebut juga untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kenapa kita nak kena rebut melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala? Tuan-tuan sekalian, saya, tuan-tuan kita semua, kita ni kurang, amalan kita ni tak banyak, sikit aja amalan ni kita. Amalan ni kita sikit, dan kita semua, kita yakin kita semua pasti matilah bertemu dengan Allah SWT. Dan kita boleh tanya balik, bekalan apa yang kita siapkan untuk diri kita untuk bertemu dengan Allah SWT. Kan? Tuan-tuan sekalian, bila bercakap tentang amalan kita yang akhir zaman ni lah, akhir zaman ni kita makin lama makin hujung kan. Orang makin lama makin malas beramal, tuan-tuan. Alhamdulillah lah, sembahyang 5 waktu tu masih dijaga. Tapi amalan-amalan sunat yang lain makin lama orang makin tinggal. Jadi kita yang sibuk dengan urusan seharian kita ni, kita tak sempat nak beramal macam orang soleh, orang-orang terdahulu. Maka bila datang waktu ini, contoh waktu-waktu istimewa macam ni, jangan kita lepaskan peluang tersebut. Jangan kita lepaskan. Kita nak melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Kita nak bersedekah, kita nak tolong fakir miskin, kita nak buat apa juga ketaatan kebaikan, rebut bila datangnya waktu-waktu macam ni. Dan sekalian juga pada bulan Zulhijjah juga, ataupun Aidil Adha ni juga kita disunatkan ataupun amalan yang sinonim yang kita lakukan, iaitulah ibadat korban. Betul? Ibadat korban, surau ke, masjid ke, taman ke, office ke, kan? Merata tempat orang buat ibadat korban pada bulan Zulhijjah ni, ketika pada 10, 11, 12 dan 13, 4 hari ini orang melakukan ibadat korban. Kenapa? Kerana ibadat korban, kerana satu-satunya ibadat yang paling afdal dan dituntut kepada kita, ke atas kita pada 3-4 hari ini ialah melakukan ibadat korban yang dituntut. Jadi rebut peluang tersebut untuk kita melakukan ibadat korban pada 4 hari ini tadi. Jadi bila bercakap tentang korban, tuan-tuan sekalian, bercakap tentang korban, apa yang perlu kita tahu dan kita faham bahawa korban ini maksudnya kita berkorban kan, kita berkorban. Korban ni ialah sesuatu benda yang berat. Dia bukan benda yang biasa, yang kita tak ada rasa tak. Korban ni dia akan datang sekali dengan perasaan
Alamak rasa berat dalam diri, itulah dia korban. Tuan-tuan duduk di Melaka, kerja di Johor, berkorban meninggalkan keluarga di Melaka, berat tak rasa tu? Berat lah kan. Orang dulu-dulu, sekarang ni tengah apa, tengah viral filem Mat Kilau kan, Mat Kilau tu pun salah seorang pejuang juga, pejuang yang berkorban untuk agama, bangsa dan negara dia kan, berkorban. Jadi yang namanya korban ni dia mesti ada rasa berat, itulah dia korban. Okey, apa kaitan rasa berat dia dengan korban? Saya bagi contoh lah, kita buat ibadat korban, contoh kata surah ni ada buat korban kan. Okey, satu bahagian berapa? 700. Okey, tuan-tuan sekalian, baguslah, tahniah lah siapa-siapa yang melakukan korban. Tapi yang dia katakan korban tu juga ialah kalau kita mampu, contoh kata kita mampu melakukan ibadat korban seekor, 2 ekor kita mampu buat, yang kita mampu. Sebab apa? Kalau kita tengoklah sekarang ni ibadat korban yang dilakukan, tak kira lah dalam negara ke luar negara ke, range harganya lebih kurang dalam 800 satu bahagian, ada yang 700, 700 setengah, ada yang 600, 400 pun ada. Yang paling rendah sekali dengar itu 380 kalau tak silap, dengar kat radio 380 buat ibadat korban. Tak ada masalah kita nak buat, tapi kita nak kait dengan korban juga. Kalau kita mampu kita buat lebih, buatlah lebih. Kalau kita rasa, janganlah pilih yang murah, yang sikit kan. Kita nak rasa berat tu bila kita keluar lebih. Contoh kita mampu 700, janganlah ambil 300. Kita mampu korban 2 bahagian, 3 bahagian, janganlah ambil 1 bahagian. Kita mampu korban seekor, janganlah ambil bahagian langsung, ambil seekor terus. Kita mampu korban 5 ekor, baru kalau maksudnya apa, keluar 1 bahagian kita salah sikit, bolehlah celah gigi, tak ada masalah. Tu belum lagi tambah 1 bahagian ni, oh yang 2 bahagian ni berat sikit, itulah dia level dia, limit dia. Kalau kita rasa 1 bahagian, 5 bahagian pun, seekor pun, seekor bolehlah kot, seekor tahun ni. Tambah yang kedua, bila rasa berat yang kedua, itulah limit dia. Jadi tuan-tuan sekalian, berkorban itulah dia kita rasa, rasa berat tu, itulah dia pengorbanan. Dan memang hari-hari Zulhijjah ni memang banyak topik yang berkaitan dengan korban kan. Ada tempat dia buat memang biasalah, korban buka bahagian, 1 bahagian 700, 800. Saya tak tahulah sempat ke tak kalau surau ni nak buat. Tuan-tuan sekalian, saya ada kawan di Selangor, dia apa, dia beli lembu, ustaz lah, beli lembu. Satu hari adalah kita orang pergi kandang, dia tengok, tanya ustaz, nak pilih lembu berapa ekor kan, nak pilih. Kemudian nampaklah ada satu kandang tinggi, pagar dia tinggi, pintunya tinggi, tinjau sikit nampak, punya dalam tu ada lembu sado besar. Lembu sado, tengok, ada lembu besar. Tanya dengan ustaz, ni lembu ni nak buat baka, nak buat biak ke apa? Tak ada, yang ni untuk korban. Korban. Dah ada orang ke? Dah ada dah. Uish, datuk mana tu ustaz? Datuk ke Tansi mana yang ni kan? Bukan datuk ustaz. Siapa yang korban? Siapa punya sado ni? Saya dengar pun malu juga. Ini Bangla punya sado dalam tu. Tuan-tuan, waktu tu sado tu punya harga 4 ke 5 tahun lepas 15,000 sado tu punya harga. Kalau sekarang tak tahu 80,000 kan. Jadi bila terdengar tu Bangla ya saya. Kenapa tuan-tuan? Dia berbeza tau, berbeza. Masyarakat kita ni ramai dalam bab korban ke bab lain lah, bab ibadat. Perasan tak, kita lebih suka mencari
kalau korban yang mana murah kan? 800 900 ribu yang ni ada 400, ambil 400 murah. Okay, satu. Sembahyang tarawih, apa cerita? Mana lagi ramai orang cari surau cepat, surau lambat? Ramai orang. Surau cepat lagi ramai orang betul. Lagi pendek lagi ramai orang. Malam pertama sembahyang, besok pergi kerja, borak dengan kawan. Oh, malam tadi aku balik pukul 11, letih betul. Banyak. Oi, pukul 11. Berapa rakaat? 8 rakaat. 11. Ya salam. Aku balik rumah semalam pukul 9 subuh sampai rumah. Wish. 9 subuh berapa rakaat? 8 rakaat. Dekat mana surau tu? Tapi yang penting bukan surau ni lah. Dekat mana surau tu? Surau tu ada letak mana-mana dia tu. Tuan-tuan, besok menjadi tumpuan surau tu. Penuh orang. Sebab apa? Itu masyarakat kita. Sebab apa? Sebab kita rasa seronok. Kita nak buat dia baguslah. Kan? Lagi baguslah daripada orang tak buat langsung. Tapi kita nak cari yang ada kita nak yang sikit tapi nak ganjarannya besar. Itu kita. Kan? Jadi tu sekalian ada kepincangan lah dekat situ. Sepatutnya kita ni bila kita masuk musim-musim macam ni, musim-musim macam ni, kita rebut peluang yang ada yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, banyakkan betul-betul. Sebab apa tuan sekalian? Sebab kita semua, saya yang bercakap, tuan-tuan yang duduk mendengar ni, kita semua pasti dan sedang menuju ke garisan penamat usia kita. Usia kita yang makin hari makin sikit. Tak ada orang makin bertambah umur dia, semua makin sikit. Makin sikit, makin sikit, makin sikit. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita perlu rebut peluang untuk kumpulkan bekalan kita untuk bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan usia kita makin singkat. Jadi kelebihan lah yang Allah Ta'ala sempat, Allah Ta'ala pilih kita untuk berada pada 10 yang pertama bulan Zulhijjah ni, gunakan betul-betul untuk kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bercakap tentang 10 pertama bulan Zulhijjah, ibadat kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian, insya-Allah kita akan sambut Aidil Adha pada hari Ahad, betul? Tuan-tuan sekalian, kita disunatkan dan sangat-sangat dituntut untuk apa? Untuk berpuasa pada hari Arafah 9 Zulhijjah. Hari Sabtu tu sangat dituntut, sangat-sangat dituntut. Lock dalam kalender kita hari Sabtu ni tak ada aktiviti lain, memang nak puasa. Dan disunatkan juga kita berpuasa pada hari Tarwiyah 8 Zulhijjah, hari Jumaat. Jumaat, Sabtu. Disunatkan lagi juga hari Khamis tu puasa sunat Khamis. Besok lah. Khamis, Jumaat, hari Tarwiyah 8 Zulhijjah, Sabtu 9 Zulhijjah, hari Arafah. 3 hari tu betul-betul kita puasa. Rebut peluang. Tuan-tuan sekalian, berpuasa pada hari tersebut, berpuasa pada hari tersebut. Kenapa? Kita nak tarik rahmat Allah SWT, kita nak tarik redha Allah Ta'ala. Keredaan Allah SWT ni hanya terdapat pada perkara-perkara ketaatan kepada Allah Ta'ala. Apa juga perkara-perkara ketaatan, di situlah letaknya keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ada kesempatan yang kita ada, gunakan. Allah Ta'ala berikan kepada kita kesihatan, buat. Baik. Tuan-tuan sekalian, itu berkaitan dengan awal Zulhijjah dan bulan Zulhijjah ni. Bila bercakap tentang lambaian Kaabah, tajuk kita pada malam ni, lambaian Kaabah, panggilan daripada Allah SWT, jemputan daripada Allah Ta'ala untuk melaksanakan ibadat haji bagi mereka yang dipilih oleh Allah SWT. Bagi kita ni, kita yang masih lagi di sini, yang belum mendapat panggilan tadi, tuan-tuan sekalian, adakah kita dinafikan ataupun kita tidak mendapat panggilan tersebut? Tidak. Tuan-tuan sekalian, lambaian Kaabah ni panggilan daripada Allah Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji ni. Kaabah ni boleh juga kita kaitkan simbol apa? Kiblat, yang merupakan kiblat Islam, dan juga merupakan simbol penyatuan umat Islam. Yang mana Kaabah ni, kita setiap hari kita solat, kita menghadap Kaabah, menghadap arah Kaabah, menghadap arah kiblat lah.
menghadap ke Kaabah, kan? Jadi sebenarnya saya semua, kita pun dapat juga panggilan tersebut, lambaian tersebut dapat. Setiap hari 5 kali kita dapat lambaian Kaabah atau lambaian kiblat. Setiap hari kita dipanggil, dijemput. Kita dipanggil, dijemput. Jadi bila bercakap tentang panggilan tersebut, ibadat solat yang kita lakukan, maka sudah tentu kita cuba perbaiki ibadat solat yang kita lakukan. Tuan-tuan sekalian, panggilan solat ni, minta maaf cakap, ramai orang yang tahu tentang panggilan solat, lambaian kiblat ni, tapi minta maaf cakap, tuan-tuan sekalian, ramai juga yang menolak panggilan tersebut. Waliyahzubillah. Ini sayang. Kita nak cerita jauh-jauh sampai ke Kaabah apa semua, kan? Sedangkan panggilan tersebut dipanggil setiap hari 5 kali kepada kita. Tuan-tuan yang datang malam ni tak payah cerita lah, memang kita dah insya-Allah memang sembahyang 5 waktu di masjid ke, di surau ke, di rumah ke, memang kita sembahyang. Terus kan dekat luar sana sekarang ni pukul 8.25. Berapa ramai lagi saudara-saudara kita di luar sana 8.25 tak nampak lagi macam mana cara nak sembahyang maghrib. Dibiarkan berlalu. Maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar. Allahu Akbar. Sepatutnya kita yang mendapat panggilan daripada Allah Ta'ala ni, kita dipilih oleh Allah Ta'ala, tak kira di surau ni, di masjid, di mana-mana tempat sekalipun, kita dahulukan dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Tuan-tuan, duduk. Kalau kita duduk kan, cuba kita fikir renung sikit waktu kita duduk seorang tu. Katakanlah kita yang dapat panggilan, dengar laungan azan, kita dengar ni tadi, dapat panggilan tadi, kita memilih untuk melakukan perkara yang lain ataupun meninggalkan, berpaling daripada panggilan tersebut. Allahu Akbar. Alangkah rugi dan malangnya kita, tuan-tuan. Rugi dan malang. Bila apa? Bila mana orang menolak panggilan daripada Allah SWT tersebut. Rugi. Sebab tu kalau kita tengok lambaian panggilan daripada Allah SWT ni bukan terhad kepada haji saja. Haji tu memang sekarang ni kita berbicara tentang haji, kan? Tetapi panggilan daripada Allah Ta'ala ni dia berkaitan dengan solat 5 kali sehari semalam. Kemudian panggilan tentang melakukan ketaatan dan perintah Allah Ta'ala yang lain. Contoh macam ni lah, yang ibadat korban ni panggilan juga daripada Allah Ta'ala, kan? Tuan-tuan sekalian, cerita korban ni bila kait dengan cerita yang Bangla Lembu Sadu tadi, terjentik. Rupa-rupanya bukan semua orang yang Allah Ta'ala pilih untuk melakukan ibadat korban. Bukan semua orang, tuan-tuan. Dan bukan duit yang kita ada menjadi sebab, ataupun bukan duit yang ada pada diri kita lesen untuk kita berkorban, tak. Ia adalah pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai je orang yang banyak duit, betul? Ramai yang banyak duit, kan? Ramai je orang yang dengar seruan azan. Ramai juga yang bagi signal ke tempat lain, kan? Jadi ramai juga kita yang tahu ada orang susah di sana di sini, jiran kita ke, dekat kampung kita ke, saudara dan sebagainya. Ramai yang tahu ada orang susah, tapi tak ramai yang Allah Ta'ala pilih untuk meneruskan apa yang sepatutnya dibuat bila dia tahu tentang perkara tersebut. Tahu, dengar azan dikumandangkan. Berapa ramai orang yang dapat, yang mampu sampai ke tempat azan dikumandangkan. Jadi itu adalah lambaian panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita berkaitan dengan perkara-perkara ketaatan dan perintah Allah Ta'ala. Juga sampai kepada kita sekalian, lambaian kepada kita untuk apa? Untuk kita, saya dan juga kita semua meninggalkan dosa dan maksiat kepada Allah SWT. Tuan-tuan sekalian, siapa di antara kita yang tak tahu perkara yang halal dan haram?
Kita tahu, alhamdulillah kita tahu. Hadis Nabi SAW juga menyatakan, innal halalu bayyin wa innal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamu katsirun minan nas. Perkara haram tu, perkara yang halal tu terang jelas dan nyata, dan perkara yang haram juga terang jelas dan nyata. Di antaranya ada perkara bersyubhat yang ramai orang tak tahu, tak jelas, tak clear kat situ. Poin dia nak beritahu di sini, perkara yang halal orang semua tahu, kita tahu perkara halal, yang baik kita tahu, perkara yang haram kita tahu, perkara yang mungkar pun kita tahu. Jadi tuan-tuan sekalian, kita ambil roh dan semangat korban yang ada ni dengan ibadat korban yang kita lakukan untuk apa? Untuk kita korbankan. Nak korbankan nafsu kita tak boleh, sebab kita hidup, selagi hidup nafsu tetap bersama dengan kita. Untuk kita korbankan keinginan, kemahuan, kehendak untuk melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Ta'ala tu, bersedialah untuk kita korbankan. Korbankan tuan-tuan. Tuan-tuan, kita, saya juga, kita semua, kita tak pernah, tidak pernah ada walau satu pun MOU dengan syaitan untuk melakukan dosa dan kemungkaran. Betul tak? Ada tak kita buat sign agreement dengan syaitan untuk buat dosa? Tak ada. Baik yang kat dalam surau ke, yang kat luar surau ke, yang sedang buat dosa segala pun, kita tak pernah. Bahkan kita tak pernah disuruh. Tak pernah disuruh. Anak kita lah, contoh katakan kita ada anak, ada cucu, yang kita sering yang kita sering ajarkan, yang kita sering sampaikan kepada dia agar mentaati kedua ibu bapa, solat awal waktu, tutup aurat, dan macam-macam lagi lah kebaikan yang kita ajar kepada dia. Tuan-tuan sekalian, adakah semua ikut apa yang kita telah ajarkan? Tak. Tak. Tidak. Okey. Jadi sebab tu kalau kita lihat sempena bulan-bulan yang mulia macam ni, waktu-waktu yang istimewa macam ni, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, kita gebut betul-betul. Berdoa lah sebanyak mungkin, minta dengan Allah SWT. Allah Ta'ala Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia tak pernah hampakan hamba, dia tak pernah. Tugas kita adalah minta kepada dia. Itu tugas kita. Qabul tu bukan tugas kita, itu tugas Allah SWT. Allah Ta'ala yang berhak menentukan apa yang kita minta ni dapat ataupun digantikan dengan benda lain. Itu Allah Ta'ala punya kerja, kan? Kita minta, contoh orang kata ada keluarga kita, mak kita ke, ayah kita ke, pasangan kita ke, anak kita ke, diuji dengan penyakit. Diuji dengan penyakit, biasalah kalau diuji dengan penyakit, apa yang kita minta? Minta sembuh. Betul, kita minta sembuh, kan? Minta orang yang sakit ni sembuh. Kita begitu dekat surau, minta buat doa selamat ke, sembahyang hajat ke, minta kesembuhan kepada fulan bin fulan sakit. Tuan-tuan sekalian, tugas kita adalah minta. Yang menentukan Allah Ta'ala. Pernah tak bila kita dapat assignment ataupun dapat tugas macam tu, okey, lepas ni kita buat sembahyang hajat untuk saudara kita, jiran kita ke, siapa-siapa juga yang sedang sakit ni, untuk diberi kesembuhan Allah Ta'ala. Kita pun buat. Tuan-tuan sekalian, pernah tak berlaku bila kita buat sembahyang hajat, esok lusa orang yang sakit tu meninggal? Pernah tak? Biasa, bukan tak pernah. Pernah lah. Biasa berlaku, benda tu biasa, kan? Biasa berlaku. Apakah Allah SWT tidak mendengar bisikan, rintihan kita? Di isu dia bukan dengar tak dengar, bukan. Isunya ialah kita, tanggungjawab kita minta dengan dia, minta dengan dia. Yang menentukan mutlak, totally, tak ada siapa yang dapat campur tangan kat situ, ialah Allah SWT. Dia nak sembuhkan, dia yang bagi. Dia yang nak tarik nyawa tu, dia pun bagi. Berapa ramai kawan-kawan kita yang dah ditidurkan, alhamdulillah tak lama lepas tu sihat dia keluar dah. Ada. Dan berapa ramai juga kawan-kawan kita yang malam tadi tengok elok, pagi dah dipanggil Allah Ta'ala, kan? Jadi semuanya kepada dia. Tugas kita adalah minta kepada dia, minta kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, kesempatan yang kita ada, Imam Syafi'i mengatakan ada 5 malam yang kita sebagai umat Islam kita kena jaga
Kita kena rebut dan kita kena manfaatkan betul-betul malam ni. Malam yang mustajab, 5 malam. Yang pertama sekali malam 1 Rejab, dah lepas dah. Yang kedua adalah malam nisfu Sya'ban, dah lepas juga. Yang ketiga adalah malam apa? Malam hari raya Aidilfitri, dah lepas juga. Yang keempat malam raya Aidil Adha yang akan datang. Itu malam mustajab, tuan-tuan. Dan yang kelima malam apa? Malam besok, malam Jumaat. 5 malam. Rebut, manfaatkan, gunakan waktu ni tadi untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, untuk berdoa bersungguh-sungguh minta kepada Allah Ta'ala. Minta bersungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Sayyidina Umar Al-Khattab mengatakan apa berkaitan dengan doa ni? Berkaitan dengan doa, aku, kata Umar, tidak memikirkan tentang apa yang aku minta dengan Allah SWT. Aku tak memikirkan tentang apa yang aku minta, tetapi yang aku fikirkan, yang aku tekankan ialah bagaimana cara aku minta dengan dia. Bagaimana cara aku minta dengan dia. Berbeza pula dengan kita. Kita sangat-sangat fikir, kira, naik berbuih mulut minta, naik berbuih, istilah naik berbuih tu banyak kali dia pakai kan. Naik berbuih minta tak dapat-dapat. Tuan-tuan sekalian, bukan pasal buih, bukan pasal sabun. Ceritanya ialah bagaimana cara kita minta dengan dia. Cara kita minta tu penting. Bagaimana bila kita nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada malam, terutamanya pada malam-malam mustajab nanti, ialah dengan kita tengok balik diri kita bagaimana cara kita minta dengan dia. Yang pertama sekali bila kita nak minta dengan Allah SWT, kita tengok diri kita kan, kita minta kepada Allah Ta'ala dalam keadaan kita ni, tak kira lah apa juga pangkat kedudukan yang kita ada. Tuan-tuan sekalian, kita minta dalam keadaan kita merendahkan diri kepada dia. Bila kita minta, rendahkan. Aku tak punya apa-apa, tak ada apa-apa, pangkat kita ke, rumah kita ke, kereta kita ke, duit macam-macam lah yang kita ada, nothing, tak ada apa-apa. Yang ada, yang kita kena tanamkan dalam diri kita, dalam jiwa kita bila kita minta dengan dia ialah aku adalah seorang hamba yang minta kepada Tuhan, kepada Allah SWT. Rendahkan diri kita. Lagi rendah, lagi cepat kabul sampai kepada kita. Ibarat macam ni lah tuan-tuan. Air dia tak akan turun ke tempat yang tinggi, betul? Tak. Air hanya akan turun ke tempat yang rendah. Lagi rendah tempat yang air itu nak turun, lagi laju air itu turun, betul? Falsafah air terjun. Mana yang laju, air sungai macam ni ke, ataupun air terjun daripada atas ke bawah, kan? Jadi kita rendahkan diri kita. Rendahkan diri kita, minta dia rendahkan diri kita. Cubalah, usahalah untuk, kalau mampu, untuk kita menangis, minta kepada Allah Ta'ala. Nangis. Tuan-tuan sekalian, menangis bila minta kepada Allah Ta'ala ni bukan semua orang dapat. Itu adalah gifted, anugerah Allah Ta'ala, bukan semua dapat. Ustaz ke tak ustaz ke, bukan semua dapat anugerah tersebut. Itu pilihan dari Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita pun tak sedar. Kadang-kadang tiba-tiba bila kita minta ni datang hibah kat diri kita, kita tak sedar benda tu. Hibah tu datang, rasa sebab tu datang bila kita minta dengan dia. Tiba-tiba mengalir air mata kita. Cuba benda tu, itu adalah anugerah daripada Allah SWT. Rendahkan diri kita. Yang kedua, kita minta dengan Allah Ta'ala dalam keadaan kita bersangka baik dengan Allah SWT. Bila kita minta sangka baik dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pasti akan kurniakan, pasti akan kabulkan, cepat lambat, bila tu terserah dekat dia. Dan yakinlah tak ada satu pun doa kita yang Allah Ta'ala tolak, semuanya akan dia kabulkan Allah Ta'ala. Tapi kita kena tahu dan kita kena faham bahawa cara pengkabulan hajat kita bukan macam yang kita nak. Bukan macam kita nak. Ikut cara yang Allah Ta'ala tentukan, apa yang Allah Ta'ala lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Ya Allah, jadikan anak kita kan, ada 3 orang, ada 4 orang anak, ada 5 orang anak, berapa orang anak pun tak kisahlah, seorang ke. Ya Allah, jadikan anak aku berjaya dunia, kan, berjaya dalam pelajarannya, dalam kehidupannya, jaya.
Tuan-tuan sekalian, bagus kita doa minta anak kita berjaya. Tuan-tuan sekalian, cuma dalam kita berdoa, doa kita minta Allah Ta'ala masukkan hujung tu, hujung doa kita apa juga hajat kita minta, masukkan hujung tu, kita nak kaya ke, kita nak dapat projek ke, kita nak dapat anak ke, kita nak dapat pasangan ke, masukkan hujung tu apa dia? Doa kita doa, masukkan dalam fi khairun wa afiyah, dalam keadaan baik, selamat dan sejahtera. Ya Allah, kurniakan jadikan aku orang kaya, contoh katakan, dalam keadaan selamat dan sejahtera. Orang kaya selamat dan sejahtera, kan? Rezeki melimpah ruah, selamat dan sejahtera, kan? Anak yang ramai, selamat dan sejahtera. Dapat kerja, selamat dan sejahtera. Diberi kesihatan yang baik, selamat dan sejahtera. Apa benda selamat dan sejahtera, tuan-tuan? Selamat dan sejahtera ni lah perkara yang diredai oleh Allah Ta'ala. Selamat dan sejahtera yang diredai oleh Allah Ta'ala. Dan apa juga apa kita minta dengan dia, kan? Kerana apa? Dekat luar sana, di sana ada orang yang dapat, dia minta dapat, kan? Bahkan kita kadang-kadang kita pelik tengok, orang ni semayang pun tak semayang, tak tutup aurat, keluarganya macam-macam lah. Kita tahu yang tak elok kita tahu tentang keluarga dia, tentang orang ni. Tapi kita tengok, harta melimpah ruah, banyak betul duit dia, banyak lah benda-benda tu, nampak kan? Tuan-tuan sekalian, jaga-jaga. Bila tak ada selamat dan sejahtera, ianya menjadi satu istidraj, mana Allah Ta'ala bagi, tapi Allah Ta'ala murka kepada orang yang Allah Ta'ala bagi. Jadi kita nak apa yang kita minta dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi kepada kita, dan Allah Ta'ala redha dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Jadi tuan-tuan sekalian, kesempatan ni semua tak lain tak bukan ialah berkaitan dengan kesempatan kita dengan peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tuan-tuan sekalian, haji, kita bercakap tentang haji ni bahasa Arab lah, memang bahasa Arab, kan? Macam mana tulisannya, tuan-tuan? Ha pedas, panggil ha pedas, ha ada titik tu dengan jim, haj. Ulama menafsirkan daripada ha dan jim ni apa? Inilah dia antara perkara yang perlu kita tahu dan perlu kita faham objektif ataupun matlamat berhaji. Ha dan jim ni apa dia? Ha tu ialah hilm, dan jim ialah jurmak. Okey, apa maksud hilm? Ni poin yang terakhir lah, tuan-tuan ni. Apa maksud hilm? Hilm ni adalah kasih sayang, kelembutan. Kelembutan dan kasih sayang kita bila ini berkaitan orang menunaikan haji lah. Bila orang menunaikan haji, kelembutan dan kasih sayang yang dipamerkan bila menunaikan ibadat haji ini, itulah dia maksud sebenar daripada ibadat haji tersebut, kan? Bagaimana kita lembut dan menyantuni, lemah lembut, kasih sayang dan menyantuni sesama jemaah, sesama masyarakat, sesama umat, dituntut kepada kita. Dan falsafah tersebut kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Tuan-tuan sekalian, tinggalkan, jauhkan sifat-sifat kasar, bengis, apa lagi? Kasar, bengis, kepala angin, apa lagi? Macam-macam lah benda-benda tu, kan? Yang mana benda ni tadi, perkara-perkara ni tadi mendapat teguran langsung oleh Allah Ta'ala supaya ditinggalkan pada musim haji. Tinggalkan benda-benda tu. Bukan musim haji je, kita nak bawa ruh haji itu tadi dalam kehidupan seharian kita. Sebagaimana kita ditegah daripada menuturkan kata-kata yang tidak elok, kotor, hina, keji dan sebagainya. Bukan musim haji, bahkan selepas haji juga dituntut kepada kita. Yang perlu kita buat ialah perkara-perkara kelembutan dan kasih sayang dia tadi. Dan yang kedua ialah jirmak, iaitulah kesalahan, dosa yang kita lakukan. Ini yang perlu kita tinggalkan. Perkara yang kita kena buat dan perkara yang kita kena tinggalkan. Dua perkara. Perkara yang kita buat tadi dan perkara yang kita tinggal ialah apa juga perkara-perkara yang mengundang kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala,
itu yang kita kena tinggalkan dan berazam, berazam untuk meninggalkan perkara-perkara yang dimurkai, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita minta juga kesempatan yang ada ni, kita doakan juga kepada mereka-mereka, saudara-saudara kita yang menjadi tetamu Allah, menjadi tetamunya Rasulullah SAW, agar mereka semuanya, semua mereka dikurniakan haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Ada jemaah yang pergi? Ada, kan? Dikurniakan haji yang mabrur dan ziarah yang makbulah, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan agar mereka semua, dan termasuk kita dan keluarga kita semua, dikurniakan kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan daripada segala bala bencana, dijauhkan daripada segala dosa dan maksiat kepada Allah Taala, agar Allah Taala menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengampunkan segala dosa-dosa kita, memudahkan urusan kita, melakukan perkara-perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan daripada apa juga perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan kita ni seorang yang sangat tamak. Tuan-tuan sekalian, ni last. Tamak ni, cerita tamak. Tamak ni adalah sifat yang tak elok lah, yang negatif, sifat tamak ni. Ya betul, tamak tu negatif pada urusan perkara-perkara dunia. Kita pun semak kepala kita kalau jumpa dengan orang yang tamak betul lah dia ni, tamak kan. Tapi tuan-tuan sekalian, kita kena jadi orang yang tamak bukan pada perkara dunia, tapi pada perkara-perkara akhirat. Kita kena jadi orang yang tamak. Maksud jadi orang tamak pada perkara akhirat, tuan-tuan sekalian, kita ni jadi orang yang sensitif, tak boleh dengar. Ada je peluang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Taala, kita yang pertama sekali buat. Kita yang buat. Tak boleh dengar tentang surau ada nak buat korban, kita dulu, kan? Surau ada nak buat tadarus, kita dulu. Surau nak buat Allahu Akbar, program dengan anak yatim, kita dulu. Apa juga perkara-perkara ketaatan, tamak pada perkara ketaatan. Dan sudah pasti dalam kita melakukan ataupun melakukan perkara-perkara tersebut, pastikan kita cuba untuk kita ikhlaskan hati kita dalam melakukan apa juga ketaatan kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan yang Allah sekalian, itulah sedikit perkongsian kita berkaitan dengan pertemuan kita pada malam ni. Semoga Allah Ta'ala merahmati dan meridai setiap apa juga usaha yang kita lakukan, dan terima kasih juga sekali lagi saya ucapkan kepada pihak yang mengundang menyemput pada malam ini. Semoga Allah Ta'ala meridai setiap amalan yang kita lakukan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah alamin.